Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini jom kita buat salah satu kuih yang sangat popular pada bulan Ramadan, iaitu kuih lopis. Kuih lopis ni secara tradisionalnya kita kena balut dengan daun pisang, lepas tu rebus ataupun kukus. Tapi kaedah yang saya akan tunjukkan hari ini ialah cara yang telah dimodernkan. Okey, jom kita buat sirap gula Melaka. Bahan yang diperlukan ialah 2 keping gula nisan, 1 sudu besar gula pasir, 1 helai daun pandan telah pun disimpul, sedikit garam dan juga 1 cawan air. Okey, kemudian kita masak gula Melaka ataupun gula nisan tu dengan gula pasir sehingga larut. Okey, apabila dah larut kedua-dua jenis gula ni, kita renihkan sekejap guna api kecil supaya kita punya sirap gula nisan ataupun sirap gula Melaka ni akan lebih pekat. Kemudian kita tapiskan dan biarkan air gula Melaka ni ataupun air gula nisan ni sejuk sebelum kita gunakan. Sekarang kita buat bahagian pulut pula. Okey, bahan diperlukan ialah 2 cawan beras pulut. Kalau nak buat banyak, contohnya 3 cawan ataupun 4 cawan, nanti air tu gandakan juga ikut dia punya ratio. Okey, kemudian kita basuh bersih-bersih beras pulut ni sehingga air basuhan tu jernih. Yang ni tips supaya kita punya pulut ataupun kita punya kuih lopis tu lambat basi. Okey, lepas dah basuh bersih-bersih tu, kita toskan, kemudian masukkan ke dalam mangkuk ataupun bekas. Kita masukkan air secukupnya untuk merendam beras pulut. Okey, kemudian saya masukkan sedikit saja kapur makan ataupun kapur sirih. Ini buat syarat je lah, sebab kalau kuih lopis ni memang selalunya kena masukkan kapur. Baru tekstur dia akan lebih macam kenyal dan lebih sedap. Kalau tak ada boleh skip sajalah. Kemudian masukkan sedikit pewarna hijau apple. Kacau-kacau sekejap supaya warna hijau dan juga kapur makan tu sebati dengan beras pulut. Kemudian kita rendam selama 5 minit sahaja. Sementara nak tunggu beras pulut tu direndam, kita kisar dulu 5 helai daun pandan bersama dengan 1 cawan air. Lepas tu kita kisar hingga halus dan tapiskan. Okey, dah lebih kurang 5 minit macam tu. Kita tapiskan beras pulut yang kita rendam tadi. Okey, rendam ni jangan lama sangat tau, sebab ini kita guna kaedah tanak. Okey, lepas tu kita masukkan beras pulut tadi ke dalam rice cooker ataupun ke dalam periuk nasi. Lepas tu kita masukkan 1 cawan air pandan yang kita kisar tadi. Air pandan ni kalau sikit boleh tambah air paip biasa je. Okey, untuk kuih lopis ni saya gunakan sedikit santan. Okey, saya masukkan 1 cawan santan cair. Tadi saya masuk sikit santan pekat. Lepas tu tambah air biasa sampai penuh 1 cawan. Lepas tu masukkan sedikit garam untuk naikkan rasa lemak. Kemudian kita kacau-kacau supaya santan dengan air pandan tadi tu dia sebati. Lepas tu kita masak je macam biasa. Okey, lepas keep warm, jangan terus tutup kita punya rice cooker. Kita sambung keep warm selama 5 minit lagi. Okey, lepas 5 minit kita tengok hasilnya. Kita punya pulut ni dah masak dengan sekata. Pulut pun lembut dan memang rasa dia sangat sedap. Dia tak lembek dan tak keras, memang ngam-ngam saja. Okey, kemudian sediakan loyang 8 x 8 inci. Loyang ni saya dah sapu dengan sedikit minyak. Kemudian kita masukkan pulut yang telah ditanak tadi. Okey, berkerak ke tak? Nampak ada sikit je lah yang berkerak dekat bahagian bawah tu. Okey, lepas tu kita tekan supaya pulut ni padat. Okey, bila dah siap tekan ni, kita biarkan pulut ni sejuk sebelum kita potong. Jom kita sediakan 1 cawan kelapa parut putih, sedikit garam, kita gaul rata, kemudian kita kukus sekejap. Ataupun boleh juga masuk dalam microwave selama 30 saat. Ini senang kerja. Okey, ini tips supaya kelapa parut kita ni lambat basi ataupun lambat masak. Jom saya tunjukkan macam mana cara saya buat kuih lopis bentuk segitiga. Kalau asyik buat yang bulat je macam boring sikit lah kan. Kita buat kelainan. Okey, kalau nak buat yang bentuk bulat, kena tekap-tekap. Guna 2 cup masa pulut masih panas. Ini boleh tengok dekat video kuih lopis kukus yang saya pernah buat sebelum ni. Okey, boleh refer link di description. Okey, ini dia hasilnya kuih lopis segitiga kita.
Okey, bila dah siap potong-potong tadi, kita salut kuih lopis kita ni dengan kelapa parut. Okey, untuk sukatan 1 cawan kelapa parut putih tadi tu dengan 2 beras pulut, memang dia ngam saja, memang cukup-cukup je kelapa parut dengan beras pulut. Okey, sebagai pelengkap hidangan kita, kita siram kuih lopis ni dengan sirap gula Melaka. Sirap gula Melaka tu yang pekat-pekat memang sedap sangatlah kita makan dengan kuih lopis ni yang lembut, sedikit kenyal sebab ada kapur makan, lepas tu rasa dia lemak-lemak daripada santan cair tu dan juga lemak-lemak masin daripada kelapa parut. Memang sangat sesuai untuk berbuka puasa. Okey, terima kasih penonton. Selamat mencuba.